Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, ditimbulkan kelemahan besar kepada pembangkang daripada pembangkang. Mereka dikata sebagai pembangkang yang tidak mampu memainkan peranan sebagai pembangkang. Ditambah lagi dengan bantuan daripada Tun Mahathir, mereka seakan-akan tidak juga mampu menjadi pembangkang yang berwibawa. Kali ini, Saifuddin Nasution Ismail pula kata, tentang isu peruntukan dan juga isu MOU, Memorandum Persefahaman, baru terima draft dah diriuhkan di luar, kata Saifuddin. Apakah ini adalah sikap pembangkang yang dimiliki oleh Malaysia sekarang ini? Seperti kata pepatah Melayu, ayam bertelur sebiji riuh sekampung. Pemimpin PH itu setuju pandangan Timbalan Perdana Menteri bahawa tak perlu Perikatan Nasional berunding jika mereka memilih media untuk berhubung dengan kerajaan. Ini dilihat sebagai satu kelemahan pembangkang Perikatan Nasional apabila mereka gagal mengikut SOP. Sepatutnya kalau mereka tak setuju, buatlah perbincangan, buat mesyuarat, buat perundingan, bukan melalui media. Saudara-saudara sekalian, Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail hari ini menceritakan kembali bagaimana gabungan itu semasa menjadi pembangkang berjaya memeterai MOU dengan kerajaan yang diketuai Ismail Sabri Yaakob ketika itu. Ketika itu, Saudara Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, memilih untuk berbincang, berunding secara telus dan juga profesional. Mereka tidak memilih media untuk berbincang. Mereka memilih berbincang sehingga selesai baru diumumkan melalui media. Ini tidak. Perikatan Nasional baru dapat dah bising, kata Saifuddin Nasution. Kata Saifuddin, proses tersebut berlangsung dengan tertib walaupun wujud beberapa perkara yang memerlukan perbincangan lanjut sebelum dipersetujui bersama. Terlibat secara langsung dalam proses berkenan, Saifuddin berkata, PH turut diwakili Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok dan Timbalan Pengerusi Kebangsaan parti itu, Gobind Singh Dio. Tidak ketinggalan ialah Allahyarham Salahuddin Ayub, selaku Timbalan Presiden Amanah. Di pihak kerajaan, tambah Saifuddin diwakili Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang ketika itu berkhidmat sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Pertamanya, pihak kerajaan kemuka draft. PH berbincang dalam Majlis Presiden PH. Kemudian PH memberi maklum balas. Pihak kerajaan meneliti maklum balas PH dan kami duduk berunding mencapai titik temu, katanya. Proses ini ada tertibnya. Perundingan berlangsung beberapa pusingan sehinggalah kedua-dua pihak bersetuju dengan isi MOU, katanya dalam satu kenyataan. Ya, dibuat Saifuddin ketika PN menolak draft MOU yang dikemukakan Putrajaya kepada pembangkang dalam usaha mencari persefahaman mengenai pelbagai perkara termasuk peruntukan kepada ahli parlimen. Ia mula menjadi perhatian ramai apabila Taqiyuddin mendakwa draft berkenan pelik sedikit dan tidak seperti yang diharapkan PN. Dia yang juga Ketua Whip Ahli Parlimen PN berkata, antara aspek yang ditekankan oleh pihak kerajaan kepada pembangkang ialah pengisytiharan harta. Pendirian berkenan didedahkan Taqiyuddin kepada media pada 2 September lalu. Ekoran kenyataan dibuat pembangkang kerajaan bertindak mendedahkan kandungan draft berkenan untuk dinilai orang ramai. Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof yang bertanggungjawab menangani MOU tersebut berkata, pendedahan berkenan akan membolehkan rakyat tahu bahawa Ketua Pembangkang Hamid Zainuddin adalah tidak berasas sama sekali. Dakwaan Ketua Pembangkang itu tidak berasas sama sekali. Katanya draft awal MOU berkenan menekankan peranan ahli parlimen pembangkang dalam memastikan semak dan imbang, menawarkan alternatif dasar yang berwibawa, serta memupuk perpaduan nasional. Untuk rekod, ketika PN berada dalam kerajaan, Putrajaya menandatangani MOU dengan PH selaku pembangkang pada 13 September 2021
yang merangkumi 6 perkara. Detik Bersejarah itu menyaksikan pentadbiran negara beroperasi secara stabil dan bebas daripada seberang usaha menjatuhkan kerajaan seperti yang berlaku sebelumnya. Menurut Saifuddin, untuk memeterai persefahaman dengan pembangkang kali ini, keadaan adalah jauh berbeza berbanding 3 tahun lalu. Kali ini, kata Menteri Dalam Negeri itu lagi, keadaan sudah diriuhkan kepada umum, sedangkan draft baru saja diterima. Betullah, kata Timbalan Perdana Menteri Fadila, kalau pilih nak bercakap dengan media, tak perlulah berunding, katanya lagi. Satu netizen memberikan komen, katanya, Jimmy Page kata, draft berat sebelah. Sebenarnya draft tidak berat sebelah pun. Draft ini ataupun MOU memang akan memihak kepada kerajaan. Kalau Perikatan Nasional pun kerajaan, pastinya ia juga akan memihak kepada Perikatan Nasional. Itu sudah pasti. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar, habislah lingkup Perikatan Nasional. Itu komen ringkas netizen dan pengulas politik berkait dengan tindakan Perikatan Nasional menolak MOU yang dibuat oleh kerajaan. Mereka dengan sembrono dan tergesa-gesa menolak MOU yang dibuat oleh kerajaan itu. Kalau ini benar-benar dibuat oleh kerajaan, yaitu kalau kerajaan mengikut apa yang dikehendaki PN, yaitu tidak lagi meneruskan rundingan MOU itu, kerajaan boleh menyalurkan peruntukan kepada IKR. Kalau ini benar-benar dibuat, memang habislah. Semua ahli parlimen dalam pembangkang tidak akan menerima sesen pun peruntukan ahli parlimen. Ramai netizen, ramai pengulas politik, ramai pemerhati politik setuju dengan cadangan ini. Kata mereka, buat apa nak susah-susah paksa lagi Perikatan Nasional, pujuk lagi Perikatan Nasional, mahu lagi Perikatan Nasional, merayu lagi kepada Perikatan Nasional supaya menyokong. Kata mereka, tak perlulah lagi merayu dan memohon seperti itu. Biarkan saja, kata mereka. Itu sebabnya ramai yang setuju kerajaan salur peruntukan kepada IKR. Penolakan memorandum persefahaman MOU pembangkang kerajaan untuk pemberian peruntukan parlimen yang diumumkan PN semalam merupakan suatu sikap yang tidak bertanggungjawab. Menurut pengarah komunikasi AMK Malaysia, Haziq Afzfar, penolakan itu juga menunjukkan sikap angkuh pembangkang yang sepatutnya memikirkan mengenai kebajikan pengundi di bawah jagaan mereka. Kata Haziq, syarat yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan amat diperlukan untuk memastikan pengagihan peruntukan tersebut memenuhi tata kelola baik dan tidak dibazirkan. Pembangkang terus berpura-pura menjadi mangsa keadaan dengan menolak syarat, tak kala mereka mempunyai pilihan untuk meneruskan rundingan dengan kerajaan. Pembangkang wajar mencontohi semangat perundingan yang dilakukan antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan serta sikap proaktif Ketua Pembangkang Saudara Anwar Ibrahim ketika itu, sehingga meterainya memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik 2 tahun lalu, katanya dalam satu kenyataan. Selain itu, kata Haziq, rakyat perlu diingatkan setiap sikap tidak mesra yang ditunjukkan oleh PN. Apabila tiada pemimpin utama maupun ketua pembangkang hadir berunding sehingga lebih setahun, Perikatan Nasional berperanan sebagai pembangkang. Ini memang salah mereka sendiri. Diajak nak berunding, diajak di meja perundingan, mereka dengan sombong dan angkuh menolak dan tidak berbuat apa-apa. Sehinggalah 6 ahli parlimen pembangkang sudah tak tahan lagi, akhirnya menyokong Anwar Ibrahim supaya diberikan peruntukan pembangkang. Katanya, dengan penolakan diumumkan semalam, maka kerajaan seharusnya menyalurkan terus peruntukan parlimen berkenan kepada rakyat di bawah Perikatan Nasional PN. Jika pembangkang terus bermain politik, maka kerajaan wajar mempertimbangkan supaya peruntukan tersebut disalurkan kepada inisiatif kemudahan rakyat IKR bagi setiap kawasan. Hakikatnya, IKR yang diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan merupakan salah satu
usaha underrated bagi mendemokrasikan dana kerajaan dengan membenarkan orang awam memohon sebarang pembangunan kecil secara terus. Katanya lagi, bagaimanapun Haziq tetap berharap pembangkang akan mempertimbangkan semula untuk menyertai rundingan MOU dan tidak terlalu terikat dengan perjuangan politik sempit mereka. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye-bye.